Reformasi ekonomi bukan zam-zam ala Kazam. Agaknya berapa ramai daripada kumpulan pendemonstrasi yang berteriak reformati, reformati di Kuala Lumpur pada Sabtu 16 September 2023 lalu tahu apa takrif reformasi. Malah Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man sendiri gagal memperincikan maksud reformasi yang diperjuangkan lebih 20 tahun lalu oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mendakwa perjuangan tersebut bukan reformasi negara tetapi agenda peribadi yang membuang masa dan tenaga. Bila bertembung dua kepentingan orang nak jadi Perdana Menteri mati-matian sanggup buat apa saja demi mendapatkan jawatan. Katanya ketika berucap dalam ceramah Grand Finale PN Simpan Jeram di Muar, Lapor Berita Harian 8 September 2023. Kelakar, satu dunia tahu pihak mana yang sanggup melakukan apa sahaja demi mendapatkan jawatan khususnya Perdana Menteri Malaysia. Kisah langkah Sheraton pada hujung Februari 2020 telah membawa negara ke dalam kerosakan yang amat sukar diperbaiki. Kemudian pelbagai media melaporkan wujud pula langkah Kuala Lumpur, langkah Jakarta, langkah London dan langkah Dubai. Kita tidak tahu sama ada semua langkah itu benar-benar wujud dan jika benar, apakah semua langkah itu demi reformasi negara? Hakikatnya negara menanggung beban hutang sebanyak 1.5 trilion ringgit yang ditinggalkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Apapun, jom kita rentas kembali sedutan ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 2021-2025. Malaysia Madani, mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi di Dewan Rakyat pada 11 September 2023 lalu. Antara lain, beliau menegaskan negara kita di persimpangan sama ada mengekalkan dasar dan kaedah lama atau melaksanakan islah. Perubahan ini harus mencakup rangka memperbaiki tata kelola, melakukan anjakan dasar dan memperkenalkan kaedah serta pendekatan baharu mengikut tuntutan semasa. Ujar Anwar, KSP 12 bukan pendekatan biasa menilai pelaksanaan RMK 12 tetapi adalah meliputi dasar dan kaedah baharu untuk menghadapi tentangan atau cabaran semasa. Menurut PMX, RMK 12 akan diselaraskan semula dengan rangka kerja ekonomi madani menerusi antaranya Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga NETR dan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030 sebagai prakarsa baharu bagi memacu pertumbuhan sosioekonomi Malaysia untuk tempoh 10 tahun. Peruntukan sebanyak 400 bilion ringgit yang diperuntukkan untuk RMK 12 telah ditambah sebanyak 15 bilion ringgit menjadikan jumlah peruntukan untuk rancangan pembangunan 5 tahun kerajaan kepada 415 bilion ringgit. Beliau berkata 34% daripada 400 bilion awal telah dibelanjakan dalam 2 tahun pertama, 64.3 bilion ringgit pada 2021 dan 71.6 bilion ringgit lagi tahun 2022. Anwar menjelaskan bahawa penstrukturan semula subsidi elektrik, diesel dan petrol serta bantuan sosial adalah untuk memastikan pengurusan fiskal dana yang lebih berhemat dan jaminan bahawa golongan berpendapatan rendah akan terus diberi keutamaan. Nah, itulah reformasi ekonomi menerusi program subsidi bersasar tenaga yang dijangka boleh menjimatkan kerajaan sehingga 17 bilion ringgit. Sekiranya golongan berpendapatan tinggi T20 tidak diberikan subsidi 3 bahan api berkenaan. Demi merealisasikan program yang sukar ini, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Armizan Muhammad Ali berkata kerajaan telah mula melaksana projek rintis sistem kawalan diesel bersubsidi 2.0 SKDS 2.0 bermula kemarin bagi mendapatkan data tepat untuk mencerakin dan memperkemas mekanisme penyasaran semula subsidi diesel. Dengan adanya dapatan tersebut, kita boleh bincang dengan Kementerian Kewangan dan memaklumkan kepada Kabinet. Katanya usaha rintis ini dijangka dapat memberi maklum balas dan analisis yang tepat kepada Kementerian dalam memperkemas mekanisme bagi penyasaran semula subsidi diesel. Langkah awal ini juga dapat menguji keberkesanan sistem subsidi diesel dan juga sistem fleet card syarikat-syarikat minyak sebelum dilaksanakan kepada keseluruhan industri. Jelas Armizan, Lampu Suara Keadilan. Sudah tentu langkah kerajaan ini sifatnya radikal dan tidak digemari golongan korporat dan T20.
Bekas Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan pada persidangan Dewan Rakyat pada Februari tahun lalu menjelaskan justifikasi mengapa program ini wajar dilaksanakan. Penggunaan petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG dalam kumpulan berpendapatan rendah B40 hanya sekitar 24%, manakala berpendapatan sederhana 41% dan kumpulan kaya T20 35%, katanya. Justru tidak dapat dinafikan kerajaan mempunyai iltizam yang tinggi untuk meringankan beban rakyat meneruskan reformasi ekonomi. Iltizam bukan zam-zam ala Kazam yang segera membawa kalian ke alam fantasi bersama pemaidani terbang. Terpanggil pula Jom Channel untuk bertanya ke mana terbangnya program Jana Wibawa. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.